Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berhujung minggu kepada seluruh rakan Facebook Farmasi Fudge. Okey, share dulu pada mereka yang rasa yang saya nak kongsikan ini bermanfaat. So saya minta share lah. Malam ni kita cerita sikit tentang kesihatan buah pinggang. Okey, saya mula. Okey, insya-Allah malam ni kita nak berkongsi tentang satu tajuk, satu topik tentang kesihatan buah pinggang. So apa yang kita perlu tahu tentang kita punya buah pinggang ni? Saya duduk di farmasi, ada beberapa customer kita yang tanyalah apa yang dimaksudkan dengan kerosakan buah pinggang tu. So buah pinggang ni saya kira ramai orang takut dengan masalah buah pinggang. Tapi tak ramai yang ambil langkah berjaga-jaga untuk jaga kesihatan buah pinggang kita. Jadi malam ni kita akan cuba bincang sikit apa yang mungkin tuan-tuan boleh praktik di rumah, boleh tahu serba sedikit tentang macam mana tips-tips untuk kita jaga buah pinggang kita. Okey, sebelum kita pergi kepada definisi nak cerita kerosakan buah pinggang ni, kita biar tahu dulu fungsi buah pinggang itu sendiri. Okay, buah pinggang adalah merupakan satu organ dalam tubuh badan kita, yang mana buah pinggang ni ia berfungsi untuk filter kita punya darah, untuk tapislah kita punya darah. Jadi dalam organ ni dia ada banyak sangat salur darah. Dia ada yang sebesar salur darah sehinggalah sekecil-kecil salur darah. Dan salur darah dalam buah pinggang lah antara salur darah yang nipis. Ya, sebab itulah dia boleh filter. Dia dalam tu dia ada glomerular. Jadi dalam darah ni dia ada banyak komponen. Dia ada dia bawa oksigen, dia bawa nutrien, dia bawa mineral, vitamin dan sebagainya dalam darah ni. Jadi dalam darah ni dia akan bawa nutrien-nutrien ni pergi kepada tisu, pergi kepada sel. Apabila sel menggunakan nutrien-nutrien yang darah bawa ni, maka dia akan menghasilkan proses kumuhan. Dia akan mengalami menjalani proses perkumuhan. Kemudian sisa dia tu akan diangkut balik pergi kepada buah pinggang. Jadi buah pinggang ni akan filter lah sisa-sisa perkumuhan daripada tisu kita, sel kita. Kemudian terhasillah urin. Jadi itu fungsi buah pinggang. Sangat besar manfaat buah pinggang ni kepada tubuh badan kita. Jadi secara asasnya buah pinggang ni berfungsi sebagai filter dan dia mengimbangkan sodium dalam badan kita. Sekiranya ambil lebih garang, jadi macam mana, dia akan buang macam mana. Jadi itu fungsi buah pinggang. Dia regulate, dia control air dalam badan kita. Kemudian apa punca berlakunya kerosakan buah pinggang? Okay, kalau kita tengok kepada statistik yang dikeluarkan ialah di kalangan orang bersakit buah pinggang ni, boleh dikatakan lebih 60% mereka yang ada masalah buah pinggang ni ialah mereka yang ada masalah kencing manis ataupun diabetes. So orang yang ada diabetes adalah penyumbang utama kepada mereka yang ada masalah buah pinggang. Ada banyak sangat kategori orang punca kepada buah pinggang ni, masalah buah pinggang. Tapi penyumbang utama ialah diabetes. Penyumbang kedua yang terbesar ialah hypertension ataupun kita panggil darah tinggi. So orang yang ada masalah darah tinggi, orang ada masalah diabetes adalah penyumbang utama kepada masalah buah pinggang. Jadi itu pokok dia. Punca kepada kecil manis, punca kepada darah tinggi dapat bukan, kalau kita menjaga daripada awal untuk mendapatkan daripada kita dapat kecil manis dan darah tinggi ni adalah jalan yang mudah untuk kita dapat mengelakkan daripada masalah buah pinggang ni. So kita boleh jaga melalui kaedah tu sebenarnya. Jadi antara sebab lain juga mungkin pernah dengar tentang kidney stone ataupun batu karang, ataupun mereka yang ada masalah uric acid. Biasanya dia akan ada masalah batu karang ataupun masalah gout. Dia juga antara penyumbang kepada keradangan dalam buah pinggang tu. Jadi macam mana kita nak jaga buah pinggang ni? So di antara kaedah cara untuk kita menjaga buah pinggang ni ialah, pertama, kena mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kerana pengamalan gaya hidup yang sihat ini dia dapat mengelakkan daripada dapatnya diabetes, dapatnya hypertension. Jadi KKM dia banyak kali dia sarang, dia kata makan nasi ni
dalam diet kita amalkan suku-suku separuh. Suku-suku separuh tu kita kena faham apa yang dimasukkan dengan suku-suku separuh. Suku adalah merujuk kepada karbo, nasi ke, mi ke, roti ke. Suku lagi merujuk kepada lauk, sama ada lauk daging ke, ayam goreng ke. Separuh itu merujuk kepada fiber, merujuk kepada buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi kita kena lebihkan bab sayur-sayur instead of lebihkan lauk dan lebihkan nasi. Itu yang dianjurkan. Dan dalam kehidupan kita ni juga, kita hari ini dihantui ataupun sangat trending sangat, macam boba punya air apa lagi yang manis-manis. Yang tu semua memang penyumbang kepada masalah diabetes. Jadi itu menjadi kita boleh tengoklah macam mana corak rakyat Malaysia, puratalah penyakit di Malaysia ni. Kita tengok 10 tahun ke datang mungkin ramai orang muda yang ada masalah diabetes. Kerana apa? Umur 7 tahun pun banyak minum gula. Dan untuk mengelakkan masalah darah tinggi pula, kita boleh kurangkan pengambilan sodium klorid ataupun garang lah. Garang ni antara penyumbang utama kepada masalah darah tinggi. Jadi pengamalan gaya hidup sihat dapat mengelakkan daripada penyakit diabetes, dapat mengelakkan daripada penyakit darah tinggi, dan juga dapat menjadi jalan shortcut lah daripada kita dapat masalah buah pinggang ni. Okey. Itu perkara tentang cara untuk kita kenal pasti punca dia. Kemudian macam mana kita nak tahu, sebab ramai di kalangan pesakit buah pinggang ni, mereka boleh dikatakan macam tak sedar pun mereka ni sebenarnya ada masalah buah pinggang. Pergi hospital, rupanya stage jauh dah. Ada kita check, dia berada di stage 3. Dia berada di stage 3 tapi dia menjalani kehidupan macam biasa. Dia kata saya tak ada masalah pun. Ramai sangat yang tidak boleh menerima kenyataan tentang bahawa mereka ni ada masalah buah pinggang. Jadi buah pinggang ni dia ada stage-stage dia. Bukannya kata stage 2 tu terus kata ada masalah. Tidak. Dan stage-stage ni dia diukur mengikut kadar peratusan fungsi buah pinggang tu. Kalau stage 1 dia boleh filter banyak mana. Kalau stage 2 boleh filter banyak mana. Sampailah stage yang kelima. So stage yang kelima ialah stage yang terakhir. Stage yang terakhir ni tidak dapat diselamatkan lah. Jadi dia ada 2 cara untuk menyelamatkan pasien ni. Yang pertama, mungkin kita boleh guna kaedah transplant. So kita yang pernah dengar tentang derma organ buah pinggang semua. So ini kaedah transplant. Yang kedua ialah dialisis. So dialisis ni mungkin ramailah pernah tengok dialisis, proses dialisis. Dan sebenarnya dialisis ni dia ada 2. Yang pertama ialah cuci air. Kita sebut cuci air, peritoneal dialisis. Yang kedua ialah hemodialisis. Hemodialisis ni maksudnya cuci darah. Okey, cuci air dan cuci darah ni adalah 2 perkara yang berbeza. Cuci air ni dia tak sepenat orang yang cuci darah. Dan cuci air ni dia banyak kali kena buat. Kalau cuci darah dia biasanya 2 hari sekali, 2 ataupun 3 hari sekali. Saya tak pastinya tu. Tapi biasanya 2 ataupun 3 kali sehari. 2 hari, selang 3 hari cuci sekali. Selang 3 hari cuci sekali. Kebiasaannya macam tu. Jadi kenapa ada 2 kaedah? Okey. Dia jadi 2 kaedah ni dia bergantung kepada keadaan pasien. Adakah pasien ni perlu kepada hemodialisis, adakah pasien ni tahan dengan hemodialisis? Kerana hemodialisis ni sangat penat sebenarnya, sangat penat. Kerana apa penat? Kerana apabila badan kita ni dipaksa tarik keluar darah dia, buah pinggang dia tak boleh nak berfungsi dah. Jadi kita guna mesin untuk kita operate, kita bersih darah dia, kita bersih cuci-cuci, kemudian kita akan masukkan balik dalam badan dia. Means apabila dicuci oleh mesin, so mesin dia tak boleh nak bezakan yang mana perlu, yang mana tak perlu. Maknanya glukos pun dicuci, protein pun dicuci, akhirnya masuklah darah balik, darah yang dicuci tadi dalam badan kita dalam keadaan mungkin zat kurang. Kemudian lepas itulah orang yang lepas hemodialisis ni dia akan berasa sangat letih, tubuh tak bermaya. Jadi itu antara side effect yang orang menjalani hemodialisis. Kalau orang cuci air dia tak rasa penat macam tu. So cuci air ni dia ada setengah orang sesuai, ada setengah tak sesuai.
Kemudian cuci darah pun sama, bukannya semua orang boleh cuci darah, bukannya semua orang boleh cuci air. Jadi cara untuk kita handle passion ni adalah berbeza-beza. Dan kita menentukan stage pun adalah berbeza-beza. Itu sedikit yang gambaran yang saya boleh bagi tentang masalah buah pinggang, fusi buah pinggang dan solusi yang kita boleh bantu mereka yang ada masalah buah pinggang ini. Dan kita di pihak farmasi, peranan kami di farmasi pula, kami boleh consult patient tentang suplemen-suplemen yang selamat untuk pesakit-pesakit amalkan. Sebab suplemen ni bukannya boleh guna sesuka hati. Kadang-kadang orang kata obat kapung. Obat kapung lah penyumbang utama kepada masalah buah pinggang. Jadi dia dah lah ada sakit kecil manis. Jadi kita pula bagi obat kapung banyak tok-tok bidang ni bagi obat kapung banyak. Saya bukan nak burukkan orang yang jual obat kapung ni. Cuma dari segi etikanya ialah tak bagus. Kita tak boleh jual macam tu. Kita kena melalui proses yang betul, berdaftar biar dapat ML number. Kemudian baru kita boleh promote, baru kita boleh jual produk kita. Kebanyakan hari ni ramai sangat orang kampung dia packing sendiri punya dalam bentuk kapsul tu. Kemudian bagi mak ayah kita pula suka sangat makan obat kapung. Bila makan obat kapung ni adalah penyumbang kepada masalah buah pinggang. Kemudian akan lagi teruk. Jadi kami di farmasi kami boleh tolong check untuk anda apa suplemen yang selamat yang anda boleh guna dan macam mana kita nak tahu status barang tu didaftarkan ataupun tidak. Ada yang didaftarkan tapi ada isu macam setengah produk kosmetik lah, setengah isu ditarik balik pendaftaran. Jadi kami di pihak farmasi kami boleh consult, kami boleh beri advice tentang suplemen-suplemen yang boleh kamu semua amalkan. Kemudian kami di farmasi juga kami boleh cadangkan beberapa produk yang boleh diamalkan bagi mereka yang sudah buat dialisis. So dialisis ni dia ada komplikasi dia sendiri. Antaranya kulit kering, badan letih. Jadi semua benda ni sebenarnya boleh diselesaikan. Ada solusi dia, bukan tidak ada solusi. Cumanya mungkin orang kita ni tak dapat pendedahan yang betul, tak dapat input yang betul. Ada kala sudah diberitahu tapi mungkin terlepas pandang. Jadi banyak benda. Sharing yang bagus. Terima kasih Siti Khatijah. Jadi share video saya sekiranya rasa bermanfaat, cuba share lagi kepada orang lain. Jadi malam ni saya bincang tentang masalah buah pinggang. Jadi pada peringkat awal tadi saya cerita tentang fusi buah pinggang, kemudian saya cerita tentang apa penyumbang utama kepada penyakit buah pinggang ni. So penyakit buah pinggang ni antara penyumbang utama ialah diabetes dan hypertension, darah tinggi. Jadi macam mana kita nak elakkan masalah buah pinggang ni? Yang pertama, jangan makan mengarut rabang sekali. Jangan makan manis, jangan makan benda masing, jangan makan produk yang tidak berdaftar. So jaga makan, jangan makan benda, semuanya berpunca daripada mulut kita. So kita makan daripada mulut masuk dalam perut, kemudian ditapis dekat buah pinggang. Jadi bila kita tahu fungsi buah pinggang ni sebagai penapis, jadi kita akan mula berhati-hati nak makan. Hari ni ramai sangat macam saya sebut tadi lah, masalah air, kan sebut company kan jadi masalah pula. Macam air manis tu lah, air yang ada benda bulat-bulat tu, boba tu. Jadi benda tu jangan diamalkan sangat, kerana dia boleh bawa komplikasi yang mungkin kata mudarat lah untuk pemuda-pemuda kita pada masa akan datang. Jadi saya rasa mungkin sekian tu saja daripada saya. InsyaAllah kepada mereka yang nak bertanya tentang keselamatan produk, tentang produk-produk yang boleh diamalkan mereka yang buat dialisis dah, sama ada cuci air ataupun cuci darah, tak ada masalah. Boleh je tanya kita apa yang boleh kita tolong untuk menyenangkan lagi proses tu. Boleh je kita sudi untuk berkongsilah apa yang kita tahu. Dan jangan malulah untuk call kita. Saya sebagai ahli farmasi dan Puan Samsyah, kita punya senior pharmacist, willing untuk berkongsi kepada anda pada bila-bila masa sahaja sekiranya anda perlu maklumat daripada kami. Sekiranya persoalan yang anda tanya luar daripada skop pengetahuan kami, ada benda yang mungkin kami tak tahu, tapi kami boleh cadangkan mana-mana tempat yang tuan-tuan boleh rujuk. Jadi kami boleh cadangkan mana-mana yang kami rasa doktor ni boleh dirujuk, tuan-tuan boleh pergi. Jadi saya rasa mungkin sekian sahaja daripada saya. Apa beza cuci air dengan apa beza cuci air dengan cuci darah? Cuci air ni dia tidak bawa keluar
dia still lagi akan buang, still lagi dikawal pengambilan air dia. Orang yang cuci air ni dia tak bawa keluar darah, dia cuci bawah perut dia. Sebab tu orang yang cuci air ni kita akan nampak ada tube dekat perut dia ni. Dia akan cuci air. Cuci tu berfungsi untuk buang toksin-toksin dalam badan lah. Dia berbeza dengan orang yang cuci darah. Orang cuci darah ni dia ada tube mungkin dekat dia punya, dekat tekak dia ni. Darah dibawa keluar. Kalau macam air, dia tak bawa keluar darah, dia just cuci air di bawah kawasan perut ni untuk buang-buang toksin. Kalau cuci darah ni lagi hardcore lah dia punya proses tu, sebab darah dibawa keluar masuk dalam mesin. So mesin tu dia berfungsi sebagai buah pinggang yang bukan semula jadilah. Jadi bila mesin dia tak tahu mana yang baik mana yang buruk, so dia akan filter semua benda. Bila filter semua benda, masuk balik darah dalam badan kita dalam keadaan darah tu bersih, daripada benda hak kotor pun dia buang, benda hak bersih pun dia buang, benda baik pun dia buang. Sebab itulah orang lepas dialisis cuci darah dia akan letih, dia akan penat. Jadi faham Syafidah Hermi. Terima kasih bertanya. Saya bercerita, mungkin ada yang dalam ni faham, mungkin ada dalam ni yang tak faham. So boleh bertanya kepada saya sekiranya nak bertanya tentang masalah buah pinggang ni. Sekiranya benda ni dalam skop pengetahuan saya boleh jawab insya-Allah. Okay, ada apa nak tanya lagi tentang masalah buah pinggang ni? So bagus, soalan yang bagus lah, apa beza cuci air dengan cuci darah. So cuci air ni sekadar kita cuci air di bawah perut kita. Setiap orang akan ada tube. Bila sebut dialisis akan ada tube. Melainkan transplant ni memang tidak ada tube lah. Dia ganti balik buah pinggang yang baru. Pernah tengok kan sinetron ibu anak sakit, ibu derma, dia punya organ, dia punya buah pinggang. Oh faham, kesian orang sakit. Okey. Memang kesian, saya pun kesian. Jadi sekarang ni ramai sangat orang muda. Orang muda ni maksud dia kalaulah umur 50 tahun dan ke atas ada masalah buah pinggang, so kita tak pelik. Tapi ada yang di kalangan umur 30 tahun, ada yang umur 20 tahun pun sudah ada masalah buah pinggang. Mungkin sebabnya makan Maggi, makan benda yang bermasalah, terlalu tinggi sodium dalam pengambilan harian mereka. Sebab itulah jadi masalah banyak. Jadi ada apa-apa soalan lagi tak? Macam ada soalan je malam ni, banyak kan. Okey, untuk pengetahuan juga, orang yang ada masalah buah pinggang ni dia tak boleh minum banyak air. Dia tak boleh minum banyak air. Sangat sedih orang yang ada masalah buah pinggang ni, dia tak boleh nak minum banyak air. Sebab apa? Sebab buah pinggang dia sudah tidak berfungsi. Bila sudah tidak berfungsi, bila input banyak daripada output, bila tak berfungsi maknanya tak ada air kecing. So memang tak ada urine. Tak ada urine maknanya kena kurangkan input. Bila input banyak, minum air banyak, air kecing tak keluar, dia akan boleh menyebabkan edema, kaki bekak. Lepas tu mungkin siapa dalam paru-paru pun bekak, paru-paru jadi istilah sembab pun tak. Kalau macam istilah medikal kita panggil pulmonary edema. Dalam paru-paru ni penuh dengan air, jadi sesak nafas dan sebagainya. Itu antara komplikasi kepada mereka yang ada masalah buah pinggang ni lah. Ada apa-apa soalan lagi tak? Apa yang saya boleh jawab lah malam ni, insya-Allah saya jawab. Kemudian makanan-makanan yang sesuai untuk orang yang ada masalah buah pinggang ni, mereka biasanya kita kena pantau berkala. Di KK macam mana dengan pundi kecing dia. Pundi kecing memang tidak berfungsi lah. Memang tidak berfungsi. Maknanya tidak digunakan langsung dah. Maknanya pundi tu memang tidak digunakan. Sebab bila buah pinggang tidak berfungsi untuk tapis, maknanya tidak ada air kecing. Kalau ada pun sikit sangat. Tapi kalau biasanya orang stage 5 memang out, memang tak ada langsung. Air kecing tu memang tak ada. Jadi mereka tarik air melalui cuci air, melalui cuci darah. Jadi antara makanan yang kita boleh amalkan mereka yang ada masalah buah pinggang ni, kita tak mau cakap yang stage 5, stage 4 ni. Kita tak mau cakap yang stage hujung. Kita nak cakap yang stage 2. Saya rasa ramai je yang berada di pertengahan stage 2 ni. Di stage 2 ni, stage 2, stage 3, mereka ni masih hidup macam biasa,
amalkan gaya hidup macam biasa, mereka tak sedar. Bila kita kata tuan ada masalah buah pinggang, bila pergi KK lah, biasa KK akan ambil darah, so kita akan check GFR dia berapa persen, so kita akan boleh decide dia berada di tangga yang berapa. So biasanya kalau kita diagnose berada di tangga yang kedua ataupun stage 2, dia kena berjaga-jaga dah. Macam mana cara nak berjaga-jaga? Kita kena kawal pengambilan protein dalam makanan kita. Mungkin sebelum ni makan nasi suku-suku separuh kita amal, tapi kita ambil 2 protein, kita ambil ayam dengan daging. Jadi mungkin lepas ni kita boleh kena kurangkan protein, kena kurangkanlah habit macam tu. Protein memang perlu ambil, masih perlu diambil, cumanya habit kita kena tukar. Sebelum ni campur ikan lagi, daging lagi, ayam lagi, semua benda dalam satu pinggang. Jadi bila campur banyak sangat, protein terlalu kompleks, so mungkin ada bawa banyak masalah lah kepada badan kita. Jadi kena kawal pemakanan kita, kena banyak ambil fiber. Kemudian sekarang ni ada susu di market sebenarnya. Mereka yang nak jaga buah pinggang ni, dia ada susu yang khas untuk menjaga buah pinggang lah. Dan saya sangat syorkan kepada mungkin mak ayah kita, boleh bagi dekat mak ayah kita untuk menjaga fungsi buah pinggang. Dia akan improve fungsi buah pinggang tu. Fungsi susu ni dia akan cuba improve buah pinggang kita untuk berfungsi dengan baik. Itu mana sebelum dialisis. Itu susu sebelum dialisis. Ada juga susu yang selepas dialisis lah. Macam Nepro, banyak benda sekarang ni. So ada yang bentuk sudah dalam bentuk botol, ada yang dalam bentuk powder. So bentuk powder tu kita just boleh buat air lah, banyak mana kita nak letak air. Ada soalan lagi tak? Syafidah ni Helmi memang berminat nak tahu pasal buah pinggang. So kalau macam nak tahu lebih detail ataupun memang ada anak beranak kita yang ada masalah buah pinggang ni, memanglah kena konsult sebetulnya dengan biasanya pusat hemodialisis, mana-mana tempat yang boleh dirujuk lah. Kita di Pak Farmasi ni kita banyak bagi support dari segi kulit kering dia, suplemen untuk dia kuatkan balik tubuh selepas dialisis. Tu antara benda yang benda kita boleh support di community farmasi lah. Kejap Terima kasih Fash. Jom. Jangan ambil. Okay. Boleh? Sekali dengan tilang dulu. Drip. Barometer dah ada ni. Barometer ada stok dah. Kalau biasa, kalau macam barometer, kalau seset kata macam habis 100 ambil 100, kalau jual 200. Seset dulu. Tak tanya Zul ada ke tak tu. Kalau ada nak ambil dah. Okey boleh. Okey tolong. Zul tengok barometer dah ada tu. Zian nak ambil kata lagi. Mattress, baru mattress. Cecek ada juga. Jangan ambil ya. Okey, kecing berdarah ada protein dekat buah pinggang. Kecing berdarah ni biasanya orang yang ada masalah kidney stone ataupun batu karang. So batu karang ni dia berpunca daripada uric acid. So uric acid yang berlebihan, kita ni banyak sangat makan seafood, banyak sangat makan benda seafood yang bercekerang. Contoh kata ketam, sebut ketang macam biasa orang Terengganu kan. So ketam, benda yang bercekerang macam kerang apa semua tu, itu menyumbang kepada uric acid. So uric acid ni dia boleh berkumpul di hujung ibu jari kaki kita, dan dia juga boleh berkumpul dalam kita punya buah pinggang. So apabila buah pinggang kita luka tu jadi darah sebenarnya. Kemudian banyaklah protein boleh tembus dan sebagainya. Satu lagi, mungkin kita biasa dengar orang kata kalau kecing berbuih ni ada masalah buah pinggang. Betul ke? Betul ke macam mana kita nak diagnose masalah buah pinggang ni? Tengok air kecing.
Bagi menjawab persoalan tu, saya pun ada merujuk kepada beberapa orang sahabat yang study lah pasal benda ni. Okey, cara untuk kita diagnose sebenarnya secara mata kasar lah. Lagi detail sebenarnya ambil darah, ambil sampel darah, ambil sampel urine. Tapi kalau kita nak nilai secara kasar, mata kasar, kita boleh sengaja create buih. So masa buang air tu kita create buih sampai buih tu banyak. Bukan kena kita tengok terus. Kalau kita tengok terus memang banyak buih masa tu. Tapi kita tunggu lebih kurang dalam 30 second, 30 saat sehingga 45 saat kita tunggu. Adakah buih tu remain dalam jumlah yang sama? Kalau yang sama, mana memang ada protein dalam kita punya ring. Kalau lah dia separuh daripada buih tu pecah. So maknanya tak ada protein lah. So kalau ada pun sikit sangat. Jadi method ni ada pandangan kata boleh pakai, ada pandangan kata tak boleh pakai. Jadi saya mengambil kira boleh pakai, tapi janganlah kata benda ni bawa hujah kata sampai balah. Benda ni tak tu pun. Kita ambil sekadar precaution, guna mata kasar kita kaedah berhati-hati. Kita macam mana kita nilai, kita tengok urine kita. Adakah penyakit ini kerana keturunan? Okey, sakit buah pinggang ni dia macam saya kata tadi, punca dia ialah sebab tak jaga makan. Okey, punca sakit buah pinggang ini adalah berpunca daripada diabetes, penyumbang utama, dan hypertension. Penyumbang yang pertama adalah diabetes, kecil manis. Penyumbang yang kedua ialah hypertension. Sekiranya ada keturunan kita yang ada masalah kecil manis dan darah tinggi, kita adalah orang yang berisiko untuk dapat penyakit itu, dan kita adalah orang yang berisiko untuk dapat masalah buah pinggang. Jadi genetik ni adalah benda yang tidak boleh diubah. Sekiranya kita memang bawa genetik tu memang akan ada masalah kecil manis, benda yang tidak boleh diubah. Tapi benda yang boleh diubah ialah gaya hidup kita, lifestyle kita. Jadi apa yang kita boleh buat sekiranya ada keturunan kita yang ada masalah kecil manis? Pertama ialah kita kena sentiasa check gula kita, check tekanan darah kita. Tak kisah kata umur kita, umur saya tak capai 30 lagi, tak perlulah check. Perlu, sangat perlu. Sebab ramai je kawan-kawan saya, ada di kalangan kawan-kawan saya umur 25 tahun, umur 27 tahun, umur 24 tahun tapi buat dialisis dah. Buat dialisis. Sebab apa? Sebab masalah penyakit daripada keturunan. Bila sebut penyakit daripada keturunan ni, mungkin umur 7 tahun ada dah diabetes. Diabetes type 1. Ada yang umur 13 pakai insulin dah. Jadi bila sebut daripada genetik ni adalah satu benda yang memang kita tak boleh nak elak, satu ujian lah kepada kita. Tapi kita boleh menjaga satu sudut lagi ialah lifestyle kita, cara hidup kita boleh ubah yang tu. Jadi sekiranya kita boleh jaga punca kepada masalah buah pinggang ni, insya-Allah kita takkan ada masalah lah. Jadi jaga lifestyle kita, elakkan daripada dapatnya penyakit kecil manis dan darah tinggi ni. Jaga lifestyle, insya-Allah kita pun dapat terjaga daripada masalah buah pinggang. Okey, clear siapa dah Helmi. Okey, ada soalan lain lagi tak? Seingat saya nak live kejap, jadi menarik pula macam ada perbincangan kan. Sebab lagi ada orang nak jumpa. Jadi saya pun mungkin dalam insya-Allah dalam 5 minit lagi saya boleh jawab lah kalau nak tanya apa-apa. Malam ni kita bincang tentang topik buah pinggang saja. So kalau macam ada pertanyaan tentang buah pinggang, macam mana sekiranya ada di kalangan ahli keluarga tuan-tuan yang ada masalah dialisis, yang buat dialisis tapi ada komplikasi macam kulit kering, ada komplikasi tubuh letih lepas dialisis. So benda tu sebenarnya boleh diselesaikan. Jadi cuma kita mungkin dapat maklumat yang tidak cukup. Jadi malam ni saya willing lah untuk berkongsi apa yang saya tahu. Tapi sekiranya malu nak tanya lah, ni boleh je call kita balik, tanya apa yang saya boleh kongsi, saya kongsi. Alhamdulillah, terima kasih Encik, baguslah sangat anda jumpa. Okey, insya-Allah saya cuma berkongsi apa yang saya tahu. Jadi kalau tuan-tuan rasa, puan-puan rasa benda ni bermanfaat, saya minta share, bagi tahu kepada mereka di luar sana. Dan saya rasa mungkin itu saja kot untuk malam ni. Sekiranya ada soalan lagi boleh call kita di Farmasi Fash. Jadi sebelum saya undur diri, saya minta maaf lah sekiranya benda yang kita cakap ni rasa macam tergagak ke tak jelas ke macam mana. Saya minta maaf yang tu.
Tapi sekiranya ni benda ni bermanfaat, tolong share kepada orang lain, biar orang lain tahu sekali apa yang berlaku sebenarnya. Kita mungkin bukannya semua background family kita datang daripada medical. So ada yang mungkin tak ada pun seorang pun dalam keluarga kita ni yang ada background medical. Jadi saya harap usaha-usaha macam ni lah boleh bantu anda semua tengok live macam ni untuk dapatkan input-input tentang kesihatan. Jadi saya kira mungkin setakat itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.